tendon yang menyambungkan tulang, tendon yang menyambung tulang dengan tulang. Okey, tendon connect bone to bone. Okey, tendon mana tendon? Ataupun tengok gambar ni lah. Okey, saya ambil gambar yang ni lebih nampak. Okey, so ini tendon. So tendon dia menghubungkan otot dengan tulang. Okey, so ni otot, muscle dan bawah ni tulang. Okey, so tendon dia menghubungkan otot dengan tulang. Lepas tu tengok ciri-ciri dia. Okey, soalan tentang tendon dan ligamen ni selalu ditanya. Sama ada dalam objektif ataupun subjektif dalam exam. Okey, selalu soalan tendon dengan ligamen ni dia akan tanya persamaan dan perbezaan. Okey, dan lagi satu kalau soalan objektif dia suruh awak labelkan dekat mana tendon, dekat mana ligamen. Okay. Soalan tu glamour lah, selalu ditanya. Okey, so kita tengok ciri-ciri tendon. Terdiri daripada gentian yang kukuh, tidak kenyal dan boleh dilentur. Okey, so dia gentian kukuh, dia kuat, tidak kenyal, maksudnya dia tidak elastik, dia bukan macam getah. Okey, kalau kenyal maksudnya dia boleh di-stretchkan. Stretchkan tu maksudnya macam getah kan. Getah kan kita boleh stretch. Okey, tetapi tendon ni dia tidak kenyal, maksudnya dia tidak elastik. Tapi dia boleh dilentur. Okey. Bezanya dengan ligamen, ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. Okey, so tengok gambar dekat sini. Ligamen. Ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. Okey, tulang dengan tulang. Yang ni pun ligamen. Okey, apa sifat dia? Ciri-ciri dia, pada sendi tulang dipegang bersama oleh ligamen yang terdiri daripada berkas tisu penghubung yang kuat, kenyal dan liat. Okey, itu beza dia. Kuat, kenyal dan liat. Okey, yang ni awak boleh jadikan perbezaan antara tendon dengan ligamen. Kalau ligamen, okey, dua-dua kuat. Okey, persamaan dia dua-dua kuat. Perbezaan dia, ligamen kenyal. Kenyal maksudnya dia seperti getah. Dia boleh, dia elastik lah. Dan liat. Okey, kenapa dia kena kenyal dan liat? Supaya kita boleh bergerak. Okey, so dekat sini dia boleh stretch lah. Kalau tak boleh stretch nanti kita tak boleh nak bengkokkan tangan, tak boleh nak lepaskan tangan. So dia mestilah ciri-ciri dia seperti getah. Okey, supaya kita boleh bengkokkan tangan dan luruskan tangan. Seterusnya, ligamen memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang untuk membengkok. Itulah. Sebab apa dia kena kenyal? Sebab supaya kita boleh membengkok di sendi. Sendi ni pertemuan antara dua tulang yang tu saya dah ajar semalam. Okey, seterusnya, okey, lagi satu perbezaan dia, awak boleh cakap tendon tu menghubungkan tendon menghubungkan tulang dengan otot, dan perbezaan dengan ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Next, otot rangka. Otot rangka terdiri daripada bekas gentian otot. Bekas gentian otot, saraf dan salur darah yang banyak. Okey, otot kita. So otot kita ada muscle fiber. Okey, muscle fiber tu adalah bekas gentian otot. So otot kita terdiri pada gentian otot, saraf, dekat otot kita juga ada saraf dan juga salur darah. Kenapa perlu ada banyak saraf? Supaya maklumat daripada otak kita nak dihantar ke otot melalui saraf. So sebab tu otot kita ni kena banyak saraf lah untuk menyampaikan maklumat daripada otak supaya kita dapat bergerak. Otot akan mengungkut dan mengendor supaya kita boleh bergerak. Dan semestinya setiap tisu mesti ada salur darah. Okey, itu ciri-ciri otot. Lagi, otot bekerja secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan, iaitu jika salah satu otot mengecut
otot yang lagi satu akan mengendu. Otot ini disebut sebagai otot antagonis. Okey. So term ni penting antagonis. Apa maksud antagonis? Bermakna satu kecut, satu kendu. Okey, kalau otot kita satu kecut, satu kendu. Itu maksud antagonis. Okey, so kita tengok contoh. Tangan kita ada otot bicep dan juga otot tricep. Okay, otot bicep dekat depan, otot tricep dekat belakang. So, dua-dua otot ni dia bertindak secara antagonis. Bermakna kalau bicep kecut, tricep kendu. Kalau tricep kecut, bicep kendu. Okay, itu maksud antagonis. Okay, so kita tengok pergerakan untuk membengkokkan lengan. So macam mana cara kita bengkokkan lengan? Apabila otot bicep mengecut, sekejap saya buka highlight. Okay. Apabila otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Okay. So kita tengok apabila otot bicep ni mengecut, okay. So otot ni bila dia kecut dia akan jadi tebal. Okay. So dia macam getah kan, bila getah tu dia dipendekkan dia akan jadi tebal. Kalau getah tu kita tarik, getah tu akan jadi nipis kan. Kalau getah tu kecut, getah tu akan jadi tebal. Sama juga macam otot kita, dia macam getah. Bila dia mengecut, dia akan jadi tebal. So bila dia, awak tengok dia bersambung dengan radius, tulang radius. Okay, dia bersambung dengan tulang radius yang saya merahkan ni. Tulang radius dekat atas. Okay, so bila otot bicep tu mengecut secara automatiknya dia akan tarik tulang radius. Okay, so bila dia tarik tulang radius, so kita akan bengkokkan tangan. Boleh faham Dia kata apabila otot bicep mengecut, daya tarikan. Okey, ni penting untuk soalan AC. Soalan AC dia selalu keluar yang ni. Okey, dia akan tanya macam mana pergerakan membengkokkan lengan. Ini kalau awak tengok dia ada berapa markah. 1, 2, 3. Ada 3 markah. Okey, lepas tu lagi satu awak cakap ini tindakan otot antagonis. Dapatlah lagi satu markah. Okey, AC. Ayat ni penting untuk AC. Okey, apabila otot bicep mengecut, daya tarikan daripada otot tadi. Okey, daya tarikan daripada otot bicep dia menarik tulang radius. Okey, dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Okey, so kalau awak tengok kat sini, daya tarikan kat sini kan tendon. Tendon antara otot dengan tulang. Okey, tendon antara otot dengan tulang. So daya tarikan daripada otot dipindahkan ke radius, ke tulang radius melalui tendon. Sebab tendon yang menghubungkan antara radius dengan otot. So ayat awak kena buat macam tu. Okey, otot tu, daya tarikan daripada otot dipindahkan ke tulang radius melalui tendon. So ayat AC kena betul lah. Okey, lepas tu okey. So bila kalau AC, bila awak cakap bicep mengecut, awak mesti kena cakap pada masa yang sama otot tricep mengendu. Kena ada cakap dua-dua. Okey, so bila bicep mengecut, otot tricep mengendu. Inilah yang dikatakan tindak balas yang berlawanan. Satu kecut, satu kendu. Dan tulang radius ditarik ke atas dan lengan dibengkokkan. Okey. So bila otot tu tarik, tulang radius akan tarik ke atas dan lengan dibengkokkan. Boleh faham? Okey. Seterusnya untuk meluruskan lengan. Nah, yang ni macam terbaliklah daripada tadi. Okey, kalau nak luruskan lengan, otot tricep akan mengecut. Okey, so maksudnya yang belakang pula otot tu akan jadi tebal. Okey, apabila otot tricep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang ulna melalui tendon. Okey, so kalau yang depan tadi radius, yang belakang ulna. So daya tarikan daripada otot tu dia akan menarik ulna
Daya tarikan tu dipindahkan melalui tendon. Okay, sama juga ayat macam tadi. Okay, pada masa yang sama otot bicep mengendur. Yang depan pula mengendur. Tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan dapat diluruskan. Okay, so bila ditarik lengan kita akan diluruskan. Okay, sama yang juga macam yang tadi, cuma dia terbalik. Depan adalah bicep Okay, yang belakang adalah tricep. So awak tengok bila bicep mengecut, kita akan bengkokkan tangan. Bila belakang mengecut, tricep yang mengecut, kita akan luruskan tangan. Okay, saya rasa ini tak susah. Okay, seterusnya otot yang meluruskan anggota semasa mengecut disebut otot extensor. So kalau bahasa Inggeris, perkataan pada bahasa Inggeris extensor, maksudnya extend. Kalau otot tu menyebabkan kita dapat meluruskan tangan, itu adalah otot extensor. Okay, macam tricep tadi. Bila tricep mengecut, kita luruskan tangan. So otot tricep ni, otot tricep juga dipanggil sebagai otot extensor. Okay, extend. Extend bermaksud panjang kan? Extend maksudnya panjang ataupun lurus. Okay. Ataupun bicep. Bicep adalah otot flexor. Flexor ni bahasa Inggeris flex. Flex tu bermaksud bengkok. Okay. So kalau otot tu boleh menyebabkan kita meluruskan anggota badan, dia dipanggil otot extensor. Kalau dia membengkokkan anggota badan, tak kiralah tangan ke kaki, kita panggil dia otot flexor. Itu istilah flexor tu bermaksud bengkok. Okey. Seterusnya, kalau nak berjalan, otot betis kaki kanan akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Tapak kaki menolak ke atas tanah. Okay, so mana otot betis? So otot betis kat sini, so bila dia mengecut, dia akan tarik tumit kaki ni. Okay, tumit kaki diangkat. Apabila otot betis mengecut, dia akan tarik tumit kaki. Lepas tu nombor 2, pada masa yang sama otot bicep femoris mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Kaki kanan dinaikkan. Okey, otot bicep femoris yang mana? Yang belakang ni. Okey. Otot bicep femoris yang belakang. Otot dekat belakang peha. Okey. So bila yang atas ni mengecut, dia akan tarik kaki kanan ke belakang. Okey. So kalau awak tengok cara dia, kalau otot betis dekat sini mengecut, dia akan tarik tulang yang dekat bawah naik ke atas. Okey. So kalau otot betis yang dekat atas ni mengecut, dia akan tarik tulang yang dekat bawah. Okey, untuk naik ke atas. Okey, kalau otot betis yang ke atas ni mengecut, dia akan tarik tulang yang dekat bawah. Okey. Lepas tu, so kita akan angkat kaki ke atas. Then, otot quadricep femoris mengecut dan meluruskan betis. Otot quadricep femoris kat depan. Dekat depan ni. So, bila otot yang ni mengecut, dia akan tarik tulang naik ke atas. Otot atas kecut, dia akan tarik tulang yang dekat bawah dia untuk naik ke atas. Then, yang keempat, otot tibialis mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Mana otot tibialis? Okey, yang ini sebenarnya dia salah label Otot tibialis bukan dekat belakang, otot tibialis dekat depan ni. Okey, betul kan kat dalam buku teks awak? Otot tibialis dekat depan. Ni salah, yang dia label tu salah.
Okey. So bila otot tibialis mengecut, dia akan tarik tumit kaki ke depan. Beralih dalam haiwan. Okay, dalam haiwan. Turus vertebra ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran myotom, iaitu bongkah otot berbentuk W. Okey, so ini adalah tulang ikan dan ikan juga ada otot. Otot dia berbentuk W. Okey. Okay, kalau awak tengok otot dia bentuk W. So otot dia dipanggil otot myotom. Okey, kalau tengok otot dia kan semuanya berbentuk W. So dipanggil myotom. Okey, dia pun ada otot antagonis. Okey, dia pun ada otot antagonis. Okey, maksudnya satu kecut, satu kendur. Otot ni melakukan tindakan berlawanan, satu kecut, satu kendur. Okey, so ini membolehkan ikan mengibaskan ekornya. Apabila otot myotom di sebelah kanan mengecut, otot myotom di sebelah kiri akan mengendur. Okey, so sebelah sama juga macam tadi, antagonis, myotom sebelah kanan mengecut, yang sebelah kiri akan kendur. So ekor akan mengibas ke kanan. Okey, tengok sini gambar dia. So awak senang je nak ingat, kalau otot dekat kiri yang mengecut, ekor dia akan libas ke sebelah kiri. Okey. So otot dekat sini dia mengecut. Mengecut maksudnya dia ke dalam. Okey, ke dalam macam ni. Okey. So bila otot dekat sebelah kiri yang mengecut, ekornya akan melibas ke kiri. Okey. Bila otot sebelah kanan yang mengecut, ekornya akan melibas ke kanan. Okay, senang je awak nak ingat. Awak ingat yang mana satu mengecut je. Okey. Otot sisi kanan mengecut, ekor terlibas ke sebelah kanan. So bila ekornya gerak kiri kanan tu yang dia boleh berenang ke depan. Okey. Okay, kalau awak tengok sini, tengah ni tulang. Tengah ni tulang. So yang ini kanan, yang ini kiri. Macam ni lah, tengah ni tulang. So yang ni sebelah kanan, yang ni sebelah kiri. Okay. So gelombang pengecutan berlaku secara berselang-seli. Berselang-seli tu maksudnya berselang-seli lah. Menolak air ke belakang. So bila ekor digerakkan, dia akan tolak air ke belakang. Lalu badan digerakkan ke depan. So sama lah macam kita kan, kalau kita berenang kita akan gerakkan kaki. So badan kita akan ke depan. Sirip digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan arah haluan ikan. Sirip yang mana satu? Okey, sirip yang ini. Yang ini sirip. Sirip tu dia akan tukar haluan dia. Dia nak ke kiri ke, dia nak ke kanan ke. Dikawal oleh sirip. Kalau ekor ni untuk bantu dia bergerak ke depan sahaja. Yang sirip ni dia macam, kalau kereta dia macam handle steering kereta lah. Sirip tu macam steering. Senang nak ingat. Sirip ni macam steering kereta. Steering kereta tu yang bolehkan awak nak ke kiri ke nak ke kanan. Okay. Ada soalan tak untuk burung? Okay. So burung ni tak ada pun susah sangat. Senang juga nak ingat. Okay, dia sama macam kita, dia ada sternum dekat tengah-tengah. Okay, so dia pun sama ada otot antagonis. Otot dia dipanggil pectoralis major dan pectoralis minor. Minor tu selalu kecil lah. Yang atas, okay, saya tukar colour. Okay, yang saya warnakan hijau tu adalah minor. Okay, yang biru tu, yang besar tu major. Okay, senanglah nak ingat, major yang besar, minor yang kecil. So macam mana cara dia angkat sayap dia dan turunkan sayap dia? Dengan cara bila yang besar tu mengecut, dia akan tarik sayap ke bawah. Okay, dan pada masa yang sama pectoralis minor tu mengendur lah.
Okay, so ni adalah antagonis juga. Okay, so senang je nak ingat factorial measure ni, dia berada di bawah. Okay, so bila yang bawah mengecut, sayapnya akan turun ke bawah. Okay, lepas tu cara dia angkat sayap dia, apabila factorialis minor mengecut, dia akan tarik sayap ke atas. Okay, sebab yang minor ni dekat atas, factorialis minor dia otot yang berada di atas. Otot yang berada di atas. So bila yang atas tu mengecut, sayapnya akan ke atas. Okay, dan pada masa yang sama awak kena cakap kalau factorialis minor mengecut, factorialis major akan mengendung. Okay, boleh tak? Boleh Boleh ke? Cikgu, Ya? tujah tu apa? Ha? Tujah. Tujah tu dia macam menolak. Menolak dia untuk terbang ke atas. Tujah tu macam menolak. Boleh? Tekanan udara memberikan dia tujah ke atas, menolak dia ke atas. Boleh? Seterusnya cacing tanah. Cacing tanah pun ada dua otot yang antagonis, satu kecut, satu kendur. Nama otot dia adalah nama otot dia adalah otot bujur dan juga otot lingkar. Otot lingkar ni, kalau awak tengok otot lingkar dia yang membulat. Yang membulat. Saya lukislah. Ni cacing tanah. Cacing tanah. Lepas tu dia ada otot yang membulat. Otot membulat ni kita panggil otot lingkar. Otot yang melingkari dia. Ni otot lingkar. Okey. Otot lingkar, otot yang melingkari dia, otot yang bulat. Otot membujur, otot yang melintang. Yang melintang ni adalah otot yang membujur. So dia juga antagonis. Kalau otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendung. Okey. Ni cacing. Kalau tengok kan dia ada garis-garis tu. Yang tu otot melingkar. Okey. So kita tengok yang ni. Yang ni awak kena betulkan dalam buku teks awak sebab dia salah label. Okey. Yang nombor 1. Otot membujur pada posterior mengecut. Bilang pula dah. Otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Cacing tanah menjadi pendek dan lebih tebal. Okey, dia kata otot membujur pada posterior. Tapi sekarang ni awak tengok di label dekat anterior. So anak panah sepatutnya dekat sini. Okay, label kan, betulkan buku teks awak tu dia salah label. Ini bukan. Okay, posterior belakang, anterior depan. Okay, posterior belakang. Okay, ingat betulkan pada buku teks awak. Otot membujur pada posterior mengecut. Otot lingkar mengendur, cacing tanah menjadi pendek dan tebal. So kalau awak tengok kat sini, dia tebal. Okay, kenapa dia tebal? Yang ni pun saya susah nak terangkan sebab kalau awak duduk depan-depan baru macam ni kan. Bila otot yang membulat ni dia mengecut dia akan jadi kecil kan. So bila jadi kecil, cacing tanah tu akan jadi kurus. Okay. Kalau otot yang bulat ni dia mengendur, cacing tu akan jadi lagi besar. Okey, yang ni kalau kecut, yang ni kalau kendur. Okey, bermakna kalau yang membulat tu kecut, cacing tu akan jadi kurus. Kalau otot lingkar tu mengendur, cacing tu akan jadi gemuk dan tebal. Okey. Kalau otot yang memanjang, ni otot memanjang ni otot bujur. Kalau otot bujur ni dia mengecut, maksudnya dia akan jadi pendek. Kecut. Bermakna cacing tu akan jadi pendek. Kalau otot yang memanjang tu dia mengecut.
Otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. So otot yang dekat sini mengendur. So bila dia mengendur, dia akan jadi tebal dan pendek. Otot membujur mengendur. Bila otot membujur mengendur, maksudnya dia akan jadi lebih pendek. Sebab tu dia kata cacing akan jadi lebih pendek dan tebal. Okay. Lepas tu nombor 2, kereta di segmen posterior akan mencekam tanah. Okay, kereta tu dia macam kaki dia. Ya, awak tengok dekat bawah dia ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ni macam kaki yang mencengkam tanah. Okey. Kaki dia akan anchor the ground, dia akan mencengkam tanah. Manakala kereta di segmen anterior dilepaskan. Okey, so kalau dikata kaki yang dekat belakang ni cengkam tanah, kaki yang dekat depan akan lepas tanah. Okey, yang belakang akan cengkam tanah, dia akan grab tanah lah, grab tanah. Yang belakang, yang depan akan lepaskan tanah. Okey, dia memang macam tu cara dia bergerak. Seterusnya nombor 3, otot lingkar pada segmen anterior akan mengecut dan otot membujur akan mengendur. Cacing tanah menjadi lebih panjang dan kurus. Okey. So kat sini. Kat sini otot lingkar mengecut. Bila otot lingkar mengecut, dia akan jadi kurus. Dia akan jadi kurus. Kan kat sini kan dia kurus. Okey, sebab otot yang lingkar tu dia mengecut. Mengecut dia akan jadi kecil. Dan otot membujur mengendur. Otot yang panjang tu mengendur. Maksudnya dia akan jadi kurus dan panjang. So ni lebih kepada imagination awak sebenarnya. Awak kena imagine benda ni. Seterusnya nombor 4. Nombor 4. Kereta di segmen anterior mencengkam tanah, manakala kereta di segmen posterior dilepaskan. Okay, so ni bahagian anterior. Yang ni pula akan mencengkam tanah. Dia akan cengkam tanah. Yang belakang ni akan lepaskan. Dia akan lepaskan tanah. So bila yang depan ni cengkam, dia akan tarik badan dia belakang pergi ke depan. Dia akan tarik cecair badan pergi ke depan. Nombor 5, segmen yang menjadi pendek di posterior ditarik ke depan. Okey. So dia akan tarik lah badan dia yang belakang pergi ke depan. So nanti lama-lama dia akan bergerak ke depan, bergerak ke depan, bergerak ke depan. Okey. Macam itulah cara dia. Ataupun nantilah buka sekolah tahun depan saya explain lagi yang ni sebab depan-depan senang nak explain. Okay, next. Boleh sambung tak? Boleh. Kita tengok belalang pula. Belalang pun sama, belalang pun ada otot antagonis. Okay, satu kecut, satu kendur. Okay, so belalang pun sama sebenarnya. Belalang ni dia sama konsep macam dekat lengan kita. Okay, so yang bawah ni otot flexor. Okay, yang warna hijau tu otot extensor. Okay, so bila otot flexor ni dia mengecut, otot flexor dia mengecut, okey, yang bawah ni mengecut, dia akan tarik kaki ke depan. Okey, so kalau awak tengok bila dia tarik kaki ke depan, dia akan tarik kaki tu ke arah badan. Okey, so dia punya kaki bentuk Z. Kalau awak nampak dia bentuk Z Z ni macam mana? Kaki dia bentuk Z. So ini dia dalam keadaan dia tidak melompat. Okey, keadaan dia tidak melompat di mana kaki dia akan bengkok ke arah badan. Okay, kaki dia bentuk Z di keadaan rehat lah. Ini keadaan dia berehat. Okey, so otot flexor ni dia akan tarik kaki dia ke arah badan dan kaki dia akan bentuk Z. Okey, so macam mana dia nak melompat? Bila dia nak melompat, otot extensor, bahasa Inggeris lah pula. Ya. Otot extensor, dia akan tarik kaki dia ke arah badan. Okey, so bila dia nak melompat, dia akan tarik kaki dia ke arah badan. Kaki dia bentuk Z. Okey, so macam mana dia nak melompat? Bila dia nak melompat, otot extensor, bahasa Inggeris lah pula. Ya. Otot extensor, dia akan tarik kaki dia ke arah badan.
akan mengecut. Okay. Bila otot extensor ni mengecut, dia akan tarik kaki ke sana. Okay, so bila kaki extend ni maksudnya kaki dia akan jadi extend, akan jadi panjang. So bila kakinya panjang, secara automatiknya kaki ni dia akan tolak supaya badan dia naik ke atas. Okay, kalau awak tengok dekat gambar dalam buku ni, okay, apabila otot extensor mengecut, kaki belakang dia akan jadi lurus. Okay. So tengok, kalau kaki di belakang dia lurus, kaki dia akan jadi panjang, akan extend. Okay, kakinya akan jadi panjang. So bila kaki dia panjang, kaki yang melurus akan menghasilkan lentingan. Lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. So bila kaki dia panjang, dia akan tolak badan dia naik ke udara. So dia akan dapat melompat lah. Okay. Yang ni senang je nak ingat. Bermaksud bila dia nak melompat, otot extensor tu akan mengecut. So bila otot extensor mengecut, kaki dia akan lurus. Bila kaki lurus, dia boleh tolak badan dia ke depan. Okay. Saya habiskan hari ni boleh tak? Ni tentang penyakit. Okay? Boleh. Alhamdulillah. 14.4 isu kesihatan osteoporosis. Okay, yang ni selalunya oleh orang tua lah. Pernah dengar? Okay, yang ni selalunya orang tua kan dia selalu akan bongkok. Yang ni untuk macam 65 tahun ke atas. Okay, 65 tahun ke atas ataupun perempuan yang dah menopause senang dapat penyakit osteoporosis. Okay, osteoporosis ni penyakit yang tulang lemah dan mudah patah. Okay, so kenapa? Sebab kekurangan, antara faktornya adalah kurang bersenam waktu muda. Waktu muda kurang bersenam dan kurang pengambilan kalsium, fosforus dan vitamin D. Maksudnya kurang minum susu, kurang bersenam, nanti tua nanti boleh ada probability untuk dapat penyakit ni. Lagi selalunya dapat perempuan yang telah putus haid, macam yang dah menopause lagi senang dapat. Kenapa orang perempuan yang dah menopause senang dapat? Kerana aras hormon estrogen menurun selepas putus haid. Kan? Bab 15 nanti awak akan belajar tentang kita haid. So dalam kita haid, hormon estrogen tu sangat penting. Okay, so bila awak dah putus haid, bila awak dah menopause, hormon estrogen ni akan jadi kurang. Okay, so bila hormon ni kurang, badan seseorang perempuan tu dia tak boleh nak serap kalsium. Okay, sebab hormon estrogen ni dia bantu badan kita untuk serap kalsium. Okay, hormon estrogen akan bantu badan kita menyerap kalsium. So kalau hormon estrogen tak ada, badan kita akan kurang serap kalsium. So badan kita akan kehilangan kalsium daripada tulang. So kan kita tahu tulang kita diperbuat daripada kalsium. So bila kalsium tak dapat diserap, kalau awak tengok ni, yang ni tulang normal. Yang ni tulang orang ada penyakit osteoporosis. So bila dia ada penyakit osteoporosis, dia ada lubang-lubang yang besar. Maksudnya tulang dia tu tak compact, dia tak padat. Tulang dia tidak padat. So bila tulang dia tidak padat, tulang dia nanti akan cepat patah dan cepat jadi bengkok lah. So penyakit ini akan menyebabkan seorang perempuan tu, atau bukan perempuan sajalah, tapi majoriti perempuan sebab dia hilang estrogen, termasuklah tulang mudah patah, pengurangan ketinggian dan postur yang bongkok. Orang tua dia senang bongkok sebab apa? Tulang dia tidak padat dan lembut. Tulang dia jadi lembut dan mudah patah. Okay, so orang macam ni dia tak boleh buat aktiviti lasak lah sebab nanti tulang dia senang patah. Okay. Okay, tulang kehilangan jisim ataupun ketumpatan. Okay, tulang kehilangan jisim atau ketumpatan maksudnya tulang dia tidak compact. Okay. So, nanti bila tulang dia banyak berlubang-lubang macam ni, maksudnya dia akan senang patah.
Okey, lagi yang bawah ni dia cakap lebih rapuh dan lebih berliang. Lebih berliang tu maksudnya lebih berlubang-lubang dan lebih nipis. Okey, itu penyakit osteoporosis. So sekarang ni kena start daripada sekarang, bersenam dan minum susu. Okey. Seterusnya penyakit osteomalacia. Malaysia, osteomalacia adalah keadaan tulang, dia lebih kurang sama macam osteoporosis, cuma yang ni bezanya dia berlaku dalam orang dewasa. Okey, yang osteoporosis tadi untuk orang tua 65 tahun ke atas. Kalau osteomalacia ni orang dewasa pun boleh dapat, khasnya kalangan perempuan yang hamil. Sebab apa perempuan hamil senang kena? Sebab dia berkongsi kalsium dengan baby dalam perut. So baby dalam perut dia tu menyerap kalsium daripada mak dia. So mak dia ni kalau mak dia tak minum susu waktu mengandung, nanti mak dia boleh ada kemungkinan dapat osteomalacia. Sebab mak dia akan kekurangan kalsium, fosforus dan vitamin D. Sebab tu perempuan yang mengandung kena minum susu 2 gelas sehari. Okey, sebab dia berkongsi kalsium dengan anak dia. Kalau berlaku juga pada kanak-kanak, penyakit ini disebut sebagai riket. Okey, penyakit riket ni saya ada gambar. Ni penyakit riket pada kanak-kanak. So ni penyakit riket pada kanak-kanak. So awak tengok kaki dia bengkok. Kaki dia bengkok. Kenapa kaki dia bengkok? Sebab tulang dia jadi lembut. Tulang jadi lembut, so kaki boleh bengkok. Ni penyakit ni adalah namanya penyakit riket. Bukan reket, penyakit riket. Terus, okey. Okey. Itu penyakit riket pada kanak-kanak. Kalau dewasa, nama penyakitnya osteomalacia. Kalau kanak-kanak, penyakit riket. Riket menyebabkan tulang kanak-kanak menjadi lembut dan lemah, boleh mengakibatkan kecacatan tulang. So tengoklah. So ni lah tadi penyakit riket. Okey, tulang dia jadi lembut. Bila lembut dia senang bengkok. Okey. Seterusnya penyakit arthritis. Bahasa Inggerisnya arthritis. Yang ni saya dah terangkan semalam. Okey, di mana osteoarthritis, sendi-sendi dia akan jadi sendi-sendi boleh jadi bengkak. Bengkak kenapa? Yang saya terangkan semalam sebab kurang bendali sinovia dan kehausan rawan. Okey, yang ni saya dah terangkan semalam. Ingat lagi tak gambar semalam? Okey, yang ni. Okey, yang ni penyakit osteoarthritis. Okey, bahasa Melayu, ejaan bahasa Melayu. So dia punya sendi-sendi dekat jari boleh bengkak sebab tulang-tulang tu sentiasa berlanggar, bergeser antara satu sama lain, dia tulang-tulang akan jadi bengkak sebab kurang cecair dan tulang rawan. Tulang rawannya haus, rawan menjadi nipis dan ligamen memendek serta hilang sebahagian daripada kekenyalannya. Okay. Ligamen tu dia jadi tak kenyal. Tadi kan sifat dia kenyal, lepas tu dia hilang kekenyalan. Sendi seperti sendi lutut akan bengkak, berasa sakit serta menjadi kurang fleksibel. Arthritis menghadkan aktiviti harian seperti berjalan. Sebab apa dia menghadkan? Sebab bila kita nak buat aktiviti kita rasa sakit. So kita kurang menghadkan lah. Kita kurang buat aktiviti harian sebab kesakitan. Seterusnya skoliosis. Skoliosis ni penyakit apa? Tulang belakang bengkok. Sisi dalam bentuk S ataupun C. Okey, yang ni faktor genetik, dilahirkan dengan tulang yang bengkok, faktor genetik ataupun pertumbuhan tulang yang tidak normal semasa perkembangan akhir balik. Okey, so bentuk tulang dia macam ni, tulang dia bentuk S ataupun C. Okay, so maybe yang ni adalah faktor genetik, maksudnya dilahirkan macam tu. Ataupun waktu akil balik tu pertumbuhan tulang dia tidak normal. Okay, so dia tak macam orang normal lah. Okay, tulang dia tu bengkok. Itu penyakit skoliosis.
Okey. Seterusnya, amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. So sekarang ni awak duduk macam mana? Duduk kena betul. Jangan membongkok lah. Okey, kalau untuk menjaga supaya tulang belakang awak tu sentiasa lurus lah, tak bengkok nanti waktu tua nanti. Okey. So postur badan yang betul, sentiasa ketika duduk, baring, berjalan dan berdiri. So kena sentiasa straight lah, tak boleh membongkok walaupun duduk, berjalan. Jangan terlalu bongkok, jangan terlalu merendah diri, kena riak sikit. Badan tu kena berjalan mendabik dada, kena riak sikit lah. Jangan bongkok sangat, rendah diri, humble sangat kan. Okey, tak boleh bongkok. Nanti membongkok meletakkan beban yang tinggi pada turus vertebra. So kalau membongkok, awak akan membebankan tulang belakang awak. Okey, so jadi tulang belakang awak turus vertebra tidak sejajar. Ini akan menghalang pengaliran darah, menekan pada saraf dan organ utama. So bila awak selalu membongkok, aliran darah jadi tak lancar. Okey, aliran darah jadi tak lancar, menekan pada saraf. Saraf pun jadi tidak, so saraf tu tak dapat berfungsi dengan baik dan menekan organ utama sebab awak tak duduk dengan betul. Seterusnya pakaian mestilah selesa dan tidak terlalu ketat. Jangan pakai terlalu ketat sampai darah pun tak boleh nak berjalan. Okey, sehingga menyekat aliran darah. Siapa yang suka pakai baju ketat-ketat tu? Okey, sampai darah pun tak boleh jalan. So lagi memakai kasut yang sesuai, jangan pakai kasut yang tumit tinggi sangat, nanti dia akan mengganggu kedudukan tulang belakang. Bertumit rendah, kena pakai kasut tumit rendah aja. Bercushion, kasut tu kena ada yang tapak lembut, yang cushion. Dapat memberi sokongan dan mengelakkan kecederaan pada turus vertebra. So bila awak selalu pakai kasut tinggi, nanti bila awak tua nanti awak punya tulang senang bongkok. Okey, so elakkan selalu memakai kasut tumit tinggi. Sebab apa? Dia akan mencederakan turus vertebra. Turus vertebra ni tulang belakang lah. Sebab apa? Bila awak selalu pakai high heel, dia akan mengubah kedudukan tulang belakang. Okay, next, senaman. Okay, so senaman penting. So benda ni awak boleh baca sendiri sebenarnya. Okay, senaman untuk menambah flexibility otot. So bila awak selalu senaman macam orang gimnastik kan, dia boleh bengkokkan badan dia ke belakang. Sebab otot dia dah jadi fleksibel. Okay, so bila senaman otot akan jadi fleksibel, akan meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan mendapan mineral tulang. So bila kita sentiasa bersenam, mineral tu senang mendap dalam tulang. Okey. Dan menghalang osteoporosis pada warga tua. Kan tadi kita dah bincangkan osteoporosis ni sebab kurang senaman. So kalau nak elakkan penyakit osteoporosis, muda-muda ni kena senaman lah. Okey. Next, gizi seimbang, makan pun kena betul. Makan yang banyak kalsium, garam mineral, vitamin C dan D, macam sayur, buah semua untuk membantu penyerapan kalsium. Okay, so sebab vitamin C ni adalah buah lah, buah, sayur. Sayur dan buah ni membantu badan kita untuk serap kalsium. Okay, sayur dan buah tu membantu untuk serap kalsium. Bila awak makan sayur, makan buah, lepas tu awak minum susu, sayur tu dan vitamin C dalam sayur dan buah tu bantu untuk kita serap kalsium dalam susu yang kita minum. Okay, so vitamin C juga boleh meningkatkan jisim tulang. Okay, supaya maksudnya boleh memadatkan tulang lah, jisim tulang kita akan meningkat. Okay, next, ada lagi tak? Bawah. Ke dah habis? Okey, bawah-bawah lagi. Okey, so ini kesan kalau tak awak selalu membongkok. Kesan postur badan yang tidak betul semasa menggunakan telefon. Okey, so bila awak sentiasa membongkok, kesannya adalah sakit kepala, sakit bahu dan leher, kesukaran untuk bernafas dan sakit tulang belakang. So jangan
membongkok lah. Kena badan kena straight. Okey, dah habis. Okey, ni sama. Semua tengok handphone ni semuanya dia membongkok. So ini kedudukan yang salah lah, tak boleh. Kena straight. Okey, ada soalan tak? Dah habis untuk